Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat dan para penonton di mana saja anda berada, selamat selamat pagi dan selamat menjalani ibadah puasa pada hari yang ke-27 hari ini. Hari yang ke-27 1442 Hijriah. Jadi hari ini kita jumpa lagi setelah 3 hari kita cuti, hari Jumaat, Sabtu dan hari 2 hari lah. 2 hari kita cuti, Jumaat dan Sabtu. Hari ini hari Ahad, kita jumpa lagi sekali hari ini. Dan hari ini kita akan bersama dengan sebagaimana yang kita janjikan, kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Syahrani bin Muhammad Naim yang di-Pertua YDP Pertubuhan An-Nur Negeri Kelantan. Jadi hari ini kita juga berkesempatan lah untuk kita berkenalan dengan Pertubuhan An-Nur ini. Saya pun tak pernah tak pernah dengar juga, tak pernah dapat info tentang An-Nur ni. Jadi mungkin lepas ni samping kita borak nanti dengan Dr. Syahrani, kita akan berkenalan dengan Pertubuhan An-Nur. Jadi beliau sudah pun berada di talian kita hari ini, telah berada bersama dengan kita sekarang ni. Assalamualaikum Dr. Syahrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar pagi ni? Alhamdulillah sehat macam biasa. Okay. Di awal pagi 27 Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Syahrani kerana sudi menerima jemputan daripada Bicara Ramadan. Dan untuk maklumat Doktor, program Bicara Ramadan ini anjuran Jabatan Pendidikan Islam IPG, Institut Pendidikan Guru, Kampus Kota Baru. Dan sebenarnya Dr. Syahrani ini juga adalah mantan pensyarah di IPG Kampus Kota Baru. Rasanya dia dah 2 tahun dah pencen tak? Ke setahun? Dah 3 tahun dah. Oh, 3 tahun dah. Rasa macam baru. Oh, 3 tahun dah ni? 3 tahun dah. 3 tahun dah tidak bersama dengan saya lah, dengan kami di Jabatan Pendidikan Islam di IPG Kota Baru. Walaupun berjauhan tapi kami sentiasa berhubungan. Jadi ni ada kesempatan dan ada ruang, ada masa bagi doktor untuk bersama sekali lagi dalam Bicara Ramadan ini. Jadi saya bila tengok doktor ni rasa macam doktor ni masih berada di IPG lagi. Sebab kita jemput tamu-tamu pun sebelum-sebelum ni tamu-tamu kita ialah pensyarah IPG Kota Baru lah. Kita jemput Dr. Ridwan, kita jemput Dr. Hamid, kita jemput Dr. Nik Hassan, kita jemput ramai lagi lah pensyarah yang bukan jabatan agama pun kita jemput juga untuk sama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi idea dalam Bicara Ramadan. Dan juga kita jemput setiap hari Isnin, kita jemput tokoh-tokoh daripada wilayah Selatan Thai, daripada Stun. Minggu lepas kita dengan seorang DJ radio di Stun,
sebelum tu dengan ahli jawatankuasa Majlis Agama Islam Petani, dan sebelum tu dengan mudir Ma'had Misbahul Ulum di Tanjung Mas, di apa nama tempat tu, Tanjung Mas lah, kawasan Tanjung Mas, Janing, bukan Janing, dekat-dekat tu tengok Merubuk ke Janing, tengok ada nama tu, tempat yang tepat tu. Jadi esok kita akan bersama lagi insya-Allah dengan tamu kita yang baru, iaitu Ustaz Syukri, Muhammad Syukri Yahya, Imam Masjid Jannatul Naim di Sungai Padi. Jadi dan esok kira hari akhir lah untuk bicara Ramadan ni, dan lusa tu kita ada penutupan. Kita akan jemput Tuan Pengarah IPG Kota Baru untuk bersama dengan bicara Ramadan, dan kita tutup program ni lah. Kita jumpa pula tahun depan. Jadi tahun depan pula. Jadi doktor, hari ni sebelum, bagaimana yang saya kata tadi, sebelum kita nak pergi ke tajuk kita mengejar Lailatul Qadar yang ada baki 2-3 malam lagi ni, kemungkinan tu masih ada lah Lailatul Qadar tu. Walaupun ada orang kata, ada bau ni dia kata 21 bau ni, dia kata 21 malam 21 bau ni Lailatul Qadar. Sebab dia kata malam tu cuacanya rasa tenang, rasa aman. Lepas tu malam 23 pun ada juga sahabat-sahabat kita kata jumpa Lailatul Qadar atau malam 23. Dan ada yang kata malam 25, sebab malam 25 bau ni malam Jumaat lagi. Malam Jumaat, lepas tu tapi petang tu hujan. Masa saya buka tu hujan, kata tak jadi kok. Wallahu alam. Jadi kita masih lagi memburu dan kita masih lagi mengejar tanpa kita rasa putus asa untuk nak dapatkan Lailatul Qadar ni. Kerana kita dah tahu banyak kelebihannya katanya, kita akan bincang selepas ni. Tapi sebelum tu saya nak dapat sedikit maklumat, mungkin sahabat-sahabat kita pun nak dapat maklumat juga tentang pertubuhan An-Nur setelah doktor keluar pencen, keluar daripada sistem pendidikan perdana, doktor terlibat dengan NGO. Jadi NGO ni, jadi kita ambil, saya nak bagi kesempatan kepada doktor untuk promosi lah, untuk memperkenalkan pertubuhan An-Nur tu. Kita bila sikit, silakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Terima kasih dulu lah kepada moderator Ustaz Sata, rakan kita lama sampai sekarang masih rakan, cuma di medan yang lain-lain kan. Dia masih di IPG, saya sudah keluar dari IPG. Kita terus kepada soalan yang ditanya oleh Ustaz Sata tadi, iaitu tentang pertubuhan An-Nur Negeri Kelantan. Untuk makluman ya, para pendengar atau yang melayar sesi sekarang ini, pertubuhan An-Nur Negeri Kelantan ini baru ditubuhkan, iaitu diluluskan pada 5 Oktober 2020. Baru walaupun segi proses permohonan itu awal sikit lah, tapi tarikh lulus pada 5 Oktober 2020. Pertubuhan An-Nur ini kita berikan nama pertubuhan An-Nur. An-Nur itu cahaya kan, An-Nur cahaya, ada pertubuhan bawa cahaya kepada masyarakat, insyaAllah. Kita tu penubuhan An-Nur ini atau pertubuhan An-Nur ini memang kita daftarkan dengan ROS, mendapat kelulusan secara rasmi, secara legal, dan kita
kita kategorikan Al-Nur ini sebagai pertubuhan kebajikan dan sosial serta pendidikan bermasyarakat. Dalam beberapa kategori itu kita letakkan sebagai kebajikan dan pendidikan masyarakat. Struktur Buhan An-Nur ini adalah ada ibu pejabatnya dan ada peringkat daerah dan peringkat lokaliti. Ya, maknanya dia bukan satu pertubuhan secara berada satu entiti setempat saja, tetapi dia berada dalam bentuk cawangan-cawangan. Iaitu peringkat negeri, ibu pejabatnya adalah di Pasir Mas. Ibu pejabat An-Nur ini adalah di Pasir Mas, peringkat negeri. Kemudian peringkat daerah. Peringkat daerah itu bergantung kepada daerah-daerah, bukan daerah jajahan ikut negeri, tapi kita letakkan daerah itu mengikut pengundian don. Contohnya ikut lokaliti SPR. Ya. SPR. Itu peringkat daerah. Kemudian peringkat lokaliti kampung-kampung. Mana paling kecil peringkat lokaliti, kampung-kampung, peringkat daerah itu ikut kawasan SPR dan akhir peringkat negeri. Untuk penubuhan sasusun cawangan ini kita meletakkan kadar keahlian itu ramai 15 orang. 15 orang boleh tubuh satu cawangan peringkat lokaliti. Mana kalau kata Ustaz Sata nak tubuh Nur di Kuranas, boleh isi orang. Ada 15 orang, maka kita boleh tubuh satu cawangan Nur. Itu secara cara mudah-mudahlah untuk faham secara struktur An-Nur ini. Dari segi aktiviti. Jadi sebelum tu apa objektif pertubuhan ni? Ya, objektif yang telah kita kemukakan pada RUS waktu kita penubuhan itu, pertama untuk memang kebajikan. Itu untuk memberi kebajikan kepada masyarakat negeri Kelantan. Kami akan berusaha untuk memberi kebajikan dari sudut keperluan kehidupan harian. Satu. Nombor dua, untuk kebajikan sudut pendidikan. Bagaimana kita akan cuba memberi kefahaman pendidikan bermasyarakat. Yang ketiga adalah dari sudut bagaimana kita cuba kebajikan sudut bawa masyarakat muda pada satu kehidupan. Semua itu adalah berasas kebajikan lah. Jadi dengan tiga objektif itu, kita bergeraklah dengan aktiviti kita berasaskan kepada objektif tadi. Oleh kerana An-Nur ni cuma baru lahir 5, 10, 20 dan dengan pula yang kekangan PKP sebagainya, kita tak sempat melancarkan aktiviti yang banyaklah. Cuma alhamdulillah kita sempat waktu PKP longgar sikit baru ni, kita sempat mengadakan forum sebelum Ramadan. Itu forum Ambang Ramadan. Dan dalam program tersebut kita juga adakan satu penyampaian sumbangan. Inilah kebajikan masyarakat sekitar. Alhamdulillah sebab ada insan-insan hati mulia, mereka telah menyumbang sedikit dana kepada kita dan kita cuba mengajarkan kepada masyarakat sekitar. Dia ada 2, 3, 4 program yang telah kita laksanakan dalam bentuk kebajikan menyumbang segi keperluan kehidupan kepada masyarakat sekitar. Manakala forum atau bentuk-bentuk pengajian sebagainya itu juga sebagai kebajikan sudut pendidikan kepada masyarakat. Begitulah Sata An-Nur ini.
InsyaAllah kita boleh tubuhkan di mana-mana saja, isi barang, insyaAllah kita boleh tubuh An-Nur tingkat lokaliti atau kampung-kampung. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada doktor. Maknanya jelaslah lebih kurang penubuhan An-Nur ini dari banyak NGO, ada satu An-Nur yang ni memang khusus di Kelantan saja dah ada. Ya, di Kelantan saja. Ya, untuk kita nak memberi kebajikan kepada orang-orang Kelantan, sama ada kebajikan dari segi materialnya ataupun dari segi pendidikannya dan lain-lainnya lah, agamanya, apa semua gitulah. Jadi doktor, maknanya keahlian ni, pertubuhan ni terbuka kepada semua rakyat Kelantan lah. Ya, terbuka. Saat-saat memang terbuka. Kita dalam waktu kita mengisi orang untuk perubahan itu suka keahlian. Keahlian pertama untuk non-Muslim. Oh, non-Muslim pun boleh. Pertama untuk Muslim dan untuk non-Muslim pun boleh. Kita sebagai ahli bersekutu. Ahli bersekutu. Maknanya ini bukanlah pertubuhan agama yang khusus kepada agama. Tidak. Wajikan tadi kan kepada semua masyarakat. Masyarakat itu tak kira lah masyarakat Muslim atau tidak Muslim. So non-Muslim pun boleh jadi ahli. Kita ada tingkat keahlian bawah umur, iaitu bawah 18 tahun yang telah diluluskan. Yang asalnya 18 tahun ke atas, kemudian yang bawah pun ada untuk remaja. Okey, sebut sedikitlah mengenai dengan An-Nur. Jadi kalau ada di pejabat, ibu pejabat dianya di Pasir Mas, di Bandar Pasir Mas. Okey. Ya. Kalau ni kampung Kumbang-Bemban. Kumbang-Bemban. Dan ni Pasir Mas tak berapa nak boleh pergi tu jalan tu. Tak lagi dah. Tiga buah kampung. Tiga buah kampung telah ditutup, okey. Ya. Getok Tendung pun, Jabatan Tendung pun ditutup lalu. Jadi untuk mengelak daripada penularan COVID ni lah. Jadi kita juga berharapnya COVID ni makin reda lah. InsyaAllah. Amin. Okey, doktor, kita akan pergi ke soalan kita lah. Cerita kita ni iaitu Lailatul Qadar yang kita duduk kejar-kejar, yang kita duduk cari-cari ni. Jadi boleh doktor bagi sedikit mukadimah tentang Lailatul Qadar ni. Silakan. Okey, alhamdulillah. Lailatul Qadar ini pertamanya ialah satu nama yang sudah menjadi sebutan. Semua orang tahu, semua orang Islam sangat berhajat dan mengejarnya. Itu memang sangat sudah lebih lumrah. Satu. Nombor dua, Lailatul Qadar ini pula adalah yang terdapat secara khusus dalam surah Al-Qadar. Cuma anak-anak kita panggil surah Inna Anzalna. Inna Anzalna, kita kata surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar maknanya Allah khususkan satu surah khusus tentang Al-Qadar ini. Al-Qadar. Itu maknanya nak cerita ke situ bahawa Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini adalah satu anugerah Allah Ta'ala yang besar kepada hamba-Nya Muhammad SAW sebagai asas. Dan untuk kita pergi dalam sikit tentang Lailatul Qadar ini, memang kita mesti merujuk kepada surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Mana kita sebut saja Lailatul Qadar, kita tak boleh lari daripada surah Al-Qadar. Sebab di situ ceritakan dengan betul detail, teliti tentang Al-Qadar itu. Cuma sebelum pergi kepada Al-Qadar itu, saya rasa perlu saya sebut sikitlah sebagai latar belakang kepada Al-Qadar, malam Lailatul Qadar ini. Kalau zaman-zaman dulu, saat-saat mungkin ingat saat dulu dia kata kalau munak Lailatul Qadar, mungkin itu tidur masjid, kemudian Lailatul Qadar akan mari. Lailatul Qadar akan mari. Lailatul Qadar akan mari, dia akan jumpa dengan kamu. Dia akan mari ni putuk janggut panjang,
So apa ni? Jubah Jubah putih, dagu putih. Dia akan maju pengamu. Dia akan tanya mu nak gapo, nak gapo. Itulah kita pernah dengar tu apa ni kata-kata gitu. Tentang Zulqadar ini. Ya, kita dengar gitu. Tapi sebenarnya apa ni sahabat kalau ada dengar itu macam cerita-cerita lah. Sampai kita pun mitos cerita-cerita yang mitos itu yang tak masuk akal. Tapi kami dulu kita masih ingatlah maknanya kata-kata itu tu memang jadi pegangan. Orang masyarakat pun jadi macam percaya itu lalu percaya sungguh-sungguh menunggu nak jumpa dengan Lailatul Qadar itu seorang manusia yang akan mari tu. Okey. Jadi oleh itu kita tak boleh lari daripada sumber asal. Sumber asal itu Al-Quran, Al-Hadis. Itulah sumber asal. Apa yang Quran sebut, apa yang hadis sebut, maka itulah dia yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya itu Qadar ini adalah merujuk pasal Al-Qadar. Saya baca sikitlah surah ini supaya kita dengar, kita harapkan dia menjadi benar kan, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Memang surah ini menceritakan satu persatu tentang Lailatul Qadar itu. Okey. Itu yang satu persatu. Lailatul Qadar ini adalah pertama kena fahamlah satu tempoh masa. Bukan orang. Bukan orang janggut pakai serban, pakai jubah putih. Dan masa Lailah ni waktu tempoh masa. Dia Lailah malam ini di segi agama kita ialah daripada ghurub syamsi ila tulu'an syamsi. Itulah malam. Istilah malam. Tenggelam matahari sehingga naik matahari, itulah malam. Maka itulah tempoh dia. So mana lepas lagi tu sekarang kita kena letak bahawa Lailatul Qadar ni adalah malam. Bukan lembaga. Bukan lembaga. Bukan lembaga. Tetapi malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. So kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Okey, jadi itu pertama kita kena pegang ialah malam. Tempoh masa malam. Bukan sehari. Maknanya tidak timbul lah kata jumpa dengan Lailatul Qadar tu. Mesti jumpa pada malam tu lah. Mesti kita jumpa pada malam tu. Cuma kita jumpa mungkin kita tak ambil manfaat daripada malam. Terkena malam tu. Mesti terkena punya. Mana boleh skip. Mana kita boleh skip semalam kau tak ada di dunia ni ke? Ada Lailatul Qadar mesti jumpa. Sebab dia malam. Maksudnya ialah siapa-siapa yang 30 malam tu dia beribadat, berarti dia terkena satu daripadanya. Maknanya kalau dia adapter, kalau dia duduk saja pun dia kena juga. Tapi kena juga. Terkena saja. Terkena saja mana dia ambil kesempatan menggunakan masa tu. Itu dia. Ada orang terkena. Ada orang yang kena tu Qadar tapi duk sembang. Ada orang tu Qadar tapi dia tidak baca gapo. Tetapi ada yang mereka yang benar-benar teruja, mereka akan menggunakan masa sepenuhnya. Okey, tak apa, situ. Sekarang ni kita nak pasok betul-betul ialah malam, bukan lembaga malam. Okey. Kemudian apa hebatnya malam ini? Ni itu. Kita merujuk pasal Al-Qadar. Pertama ialah malam tu turunnya Al-Quran. Itu penting. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu dalam
malam Pada pada malam. malam Al-Qadar. Pada malam Qadar itu. Orang kata kenapa yang kita teruja mengejar sangat malam Al-Qadar? Kerana malam itu adalah malam Allah turunkan Al-Quran. Nah Ya. gitu. Apa Al-Quran hazidah? Al-Quran masya-Allah lahudan linnas. Itu sebagai Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maknanya Quran itu diturun pada malam Al-Qadar. Al-Qadar itu pada bulan Ramadan. Itu Quran. Semua tu hebat-hebat belaka tu. Dan Quran pula sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi satu buku perlembagaan, satu panduan petunjuk diturun pada malam Al-Qadar. Jadi hebatnya Al-Qadar sebab turunnya satu sistem yang Allah turunkan Al-Quran itu. Nah, maka disitulah kehebatan Al-Qadar itu. Nah, itu satu. Dia satu lagi Al-Quran ni doktor. Al-Quran lah satu-satunya dalam rukun iman kan ada ni. Satu percaya kepada Allah. Kita tak nampak. Tak nampak. Percaya kepada malaikat. Tak nampak. Percaya kepada Rasul. Tak ada dah. Percaya kepada kitab. Al-Quran ada depan mata. Maknanya nenek rukun iman tu ada depan mata kita ialah Al-Quran. Lah ni sampai hari ni nak nampak depan mata. Hari ni. Bermakna Al-Quran ni gitu lalu rukun iman yang nampak depan mata. Ada 5 lagi tak nampak. Percaya kepada Allah tak nampak. Percaya kepada malaikat tak nampak. Percaya kepada Rasul memang tak ada dah lah ni. Percaya kepada hari kiamat tak tahu bila lagi. Tak nampak juga. Percaya kepada qada pun tak tahu. Tak tahu juga lah. Tidak duduk depan mata. Qada ni lepas dia berlaku baru kita tahu. Betul ya. Baru kita nampak berlaku. Cuma Al-Quran tu nampak. Kalau Al-Quran hok nampak tu kita buat tu lagi maknanya beratnya kita. Tak cakna. Maknanya satu mukjizat gitu juga. Mukjizat Nabi yang nampak depan mata kita ialah Al-Quran. Betul. Tambah lagi kenapa dia katakan Al-Qadar malam Qadar tu hebat? Tu Al-Quran. Macam saya sebut tadi, selain daripada dia tu nampak pada hari ni banyak ayat Quran cerita tentang inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini yang beri petunjuk dan yang paling betul. Mana hebatlah. Alhamdulillazi anzala 'alal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida surah Al-Kahfi. Quran pun sebagai petunjuk yang betul, tidak ada yang tak betul. Jadi apabila satu sistem Al-Quran itu, sistem yang memandu manusia ke jalan yang benar, turun pada malam Al-Qadar, Allahu Akbar kabira. Contoh ginilah, raja nak ziarah kampung kita. Raja nak ziarah kampung kita. Hari tu Masya Allah dah. Orang kampung semua tak kerja orang lain dah tunggu raja hari ni. Hebat hari tu seminggu tu lagi dah. Seminggu sebelum tu tak hari ni apa dah. Berarti hari tu tu kau sakira dah. Tak sakira dah hari tu. Lagu tu lah sebagai satu analogi mudah. Malam tu Quran turun. Subhanallah. Itu dia. Itu satu. Tu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Cuma turun di situ disebut sebagai turun daripada satu sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah di langit dunia. Itu maksud inna anzalnahu fi qadar itu. Satu. Kemudian nombor 1. Nombor 2, apa itu qadar ini? Soal sebut apa? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Itu surah Al-Qadar juga. Allahu Akbar. Ini subhanallah. Iaitu Lailatul Qadar ini amal ibadat yang dilakukan pada malam itu khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Dia bukan sama tak ada. Bukan sama dah. Lebih. Bukan sama. Lebih khairun, lebih baik, bukan sama. Bukan yusawi. Bukan yusawi alfa syahr dah, tapi adalah khairun min alfi syahr. Akhyar, afdal. Okey. Maksudnya kepada dia, maksudnya ialah malam tu sebut tadi kena tak kena tadi lah.
Siapa-siapa yang terkena pada malam itu, dia melakukan ibadat pada malam itu, maka gandaan pahala ialah satu amalan dilakukan, pahala lebih baik, lebih besar daripada 1000 bulan. 1000. Berapa tahun tak tahu? 80. 83, 84. 83, 84 lah. Betul 84 lah. Mana itu satu kehebatan lah, itu keterjaan kita. Kenapa kita sedang cari-cari sangat, nak sangat, saya begitu bekerja-kerja sangat. Sebab kita faham itulah khairun min alfi syahr. Dan di sinilah para ulama menyebut antaranya lah kenapa Allah SWT memberikan satu keistimewaan kepada umat Muhammad sampai satu malam itu lebih pada 84 tahun. Sebab antaranya adalah umat Muhammad ni umur tak panjang. Umat Muhammad ni umur tak 60-70. 70 ya. Umat lain dia ratus-ratus tahun. Tapi di antara keistimewaan Allah Ta'ala akan beri Lailatul Qadar ini, maksudnya lah dia boleh melakukan, dia buat ibadat kebetulan. Kena Lailatul Qadar, maka Allah akan ganda pada dia 84 tahun. Kemudian kalau dia dapat terkena 10 kali Ramadan sebelum Lailatul Qadar kali dengan 84 tahun. Subhanallah. Inilah kehebatan umat Muhammad. Karena Muhammad itu, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khairun min alfi syahr. Itu nombor 2. Nombor 3, malam ialah malam barakah ni. Malam barakah. Selain daripada surah Al-Qadar ini, ada surah Ad-Dukhan ayat nombor 3 ada sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkati. Maksudnya malam Al-Qadar ini adalah satu malam diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sakta dan para pendengar mungkin maksudnya ialah malam ni apabila apabila Nabi SAW cerita dengan Aisyah Qadar, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku terkena Qadar, aku buat apa? Doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa doa itu tu? Apa Nabi sebut doa. Dia kata jawapan hak secara direct ditanya oleh Aisyah. Doa ni apa? Minta, salah tak? Minta. Doa ni minta. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta. Jadi apabila minta, maksudnya apa dia? Apabila malam barakah itu, Allah sangat mudah untuk menerima doa hamba-Nya sebab malam barakah itu. Kerana itulah kita yang sangat kejar mengejar cari Qadar ini, sebab kita yakin bahawa Allah Taala akan menerima doa kita sebab malam barakah itu. Allah barik lana, Allahumma mubarak alaika, semua ya. Barik buat semua itu Allah semua mubarakah. Barakah kerana Al-Quran juga tadi kan. Itu malam barakah. Al-Qadar itu. Itu nombor 3. Nombor 4 disebut tadi kan surah Al-Qadar tadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebelum itu ialah tanazzalul malaikat. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Ini pun satu lagi ya. Allahu Akbar. Di antara ciri-ciri apa ni alamat tanda malam Qadar ialah yang disebut juga hadis-hadis pula, antara ialah malam itu tenang. Malam itu jadi tidak panas, tidak sejuk. Ada hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW dipetik oleh para ulama tentang tanda-tanda itu. Okey, seperti disebut oleh daripada Sahih Khuzaimah, daripada Khuzaimah atau Balisi, disebut malam itu la harrah wala baridah, tak panas tak sejuk. Tak panas tak sejuk.
Tak panas sejuk. Maknanya sederhana, tenang lah, tenang. Sedang-sedang. Yeah. Nak cerita kenapa gitu? Sebab tanazzalul malaikat wa ruh. Malam itu turunnya para malaikat. Malaikat turun malam itu. Ar-ruh itu Jibril alaihissalam. Mana malam tu para malaikat tu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat turun tanazzalu wa tujuk-jujuk tu pula. Turun bersusun-susun. Turun ke bumi ini malam-malam itu. Jadi dengan penurunan para malaikat itu, maka suasana menjadi la harah wala baridah. Tak sejuk, tak senes. Mana Allahu Akbar. Ibarat angin sepoi bahasa lah. Wih, jing, sedap. Masya Allah. Itulah macam saya sebut tadi kan. Ada orang kata 35 baru ni dah. Tapi ada hujan. Ada kata 21, nak 23, macam-macam lah. Okey. Yeah. Itu macam-macam tak apalah. Tapi nak ceritanya, dengan tanazul malaikat warhu fiha, maka suasana menjadi tenang. Malaikat ni dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka turun ke bumi waktu malam itu, yang tanazzalu ma ta'azzulil malaikah ma'a tanazzulil barakati war rahmah. Malaikat turun itu bersama dengan bawa keberkatan dan rahmat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak turun saja-saja lah. Ada, bukan ada geleng mak apa itu. Turun al-barakah war rahmah. Bukan ada geleng mak kau sidak, kita ramai-ramai ada. Tapi dengan penuh barakah dan rahmat Allah SWT. Itu subhanallah. Dan ketika itulah malaikat turun mari tengok gapo yang dilakukan oleh para hamba ketika itu. Ni dia lah. Inilah ada kait dengan kenapa kita hak terkena tadi, apa patut kita buat. Kalau hak terkena tadi duk sembang saja buat apa isi, rugi. Terkena pun tak boleh tidur, tak ada apa lah. Tapi para malaikat tu bagi apa? Nak tengok baca tilawatul Quran, nak tengok siapa yang boleh zikir, dan siapa yang mula buat amal-amal baik, maka mereka akan membuka sayapnya memayungi mereka. Boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir. Subhanallah. Itu yang kita bergebuk-gebuk tu sampai tak nak tidur lah. Itu dia. Subhanallah. Kita nombor 4. Nombor 5, salamun. Salam. Hatta mu'tul fajr. Malam tu sangat sejahtera. Nah, tadi dia sebut dah mana mereka turun, maka tenang jadi. Dan ayat salamun ini memang satu lagi confirmation pada malam itu tenang. Tenang. Jadi tenang sambil hatta matla'il fajr. Sehingga naik fajar, mana supaya masuk subuh lah. So malam itulah, malam ni mana daripada ngerik sampai kepada masuk subuh, itu malam. Berarti bukan semata-mata pukul 3 ke 4 pagi. Itu satu lagi yang perlu kita pertegaskan. Setengah orang itu cuma mereka tunggu pukul 4 pagi saja. Lain lah ni daripada maghrib tadi lah. Betul maksudnya malam ini daripada buka puasa, solat maghrib, solat isyak, solat tarawih, dan sesungguhnya lah mungkin ada tadarus Al-Quran sebagainya, maka itu semua salah itu. Itulah. So, itulah doa kita, malam barakah doa kita sejak daripada kita buka puasa tu. Solat maghrib tu. Nanti tunggu nak tunggu tengah malam dok lah. Tengah malam. Berapanya? Apa tu tengah malamnya? Tengah malamnya. Bukan fi jaufil lail. Bukan jaufil lail. Jaufil lail tu ada. Jaufil lail tu Allah Taala turun yanzilu ila asma'i dunya fi jaufil lail. Tu malah lain-lain pun dah. Lain-lain tu lain. Nak sini lailah tu nak tekan lailah tu. Lailah tu malam tu. Kena faham malam itu daripada tenggelam matahari dan naik matahari. Itu lailah. Jadi maksudnya jadi bermaksudnya doktor, setiap tahun ni kita dapatlah Lailatul Qadar ni. Sebab iyalah. Cuma dapat sikit atau banyak. Dapat tu tentu dapat. Sebab kalau kita puasa,
buka puasa tu satu, saat buka puasa tu maknanya dah kena pada buka puasa malam Lailatul Qadar. Lepas tu semaya maghrib. Kalau kita Jumaah pula, dapat dah semaya maghrib Jumaah pada Lailatul Qadar. Maya Isya pula, baca Quran dulu celah-celah tu ayat 2. Lepas tu apa nama ni, maya Isya berjemaah pula. Lepas tu semaya tarawih pula, berjemaah pula, bermakna kena dah lah pada malam. Terkena dah lah dengan Lailatul Qadar. Maknanya setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar ni. Iyalah. Kau kena? Ya. Betul dapat. Mau sikit banyak ya. Sikit atau banyak. Ya. Sikit atau banyak. Macam tak rusing sikit lah. Tadi bahasa rusing tu rasa. Yang ada ni kurang rusing sikit lah. Macam saat kata tadi kan. Apa tu, setengah orang tu dia tak ada dah sikit banyak ada. Situ dia kedudukannya, bezanya. Cuma semua kita insya-Allah terkena lah. Kecuali kecuali dia tak puasa ke. Puasa Ramadan. Dah. Ataupun saat tasawuf lagi Ustaz. Dia ni sihat molek tapi kena malam tu sakit perut Ustaz. Nanya. Orang yang buka puasa belakang, dia sakit perut nak kena Allah. Apa kena kita tanah ni. Baru habisnya puasa dia pun Allah nak bangun tidur tak boleh kawai sakit dah. Pening pala ni pening pala. Malam esok saya suka buka malam esok. Ustaz gua gabung. Itu ada kemungkinan. Yes, ada berlaku. Apa apabila Allah Taala tidak menghendaki seorang itu, Allah Taala akan buat apa sajalah. Mungkin sakit perut ke, ada hak anak sakit ke, ada panggil rezeki masa ke, malaikat tak ada kan orang ngorek ni kalau kena pergi apa ni di situ di sini kabar-kabar tak boleh lah. Mana kadang gitu kemungkinan akan ada. Kemungkinan akan ada hal gitu. Tapi na'udzubillah lah. Tapi paling tidak macam saat sebut tadi lah, paling tidak orang tu puasa ke, buka puasa, solat maghrib, berjemaah, solat isya, baca Quran sepatah 2, solat tarawih, tidur lah. Bangun sahur. Solat subuh. Maknanya itu tu paling minimal tu. Minimal. Paling sikit dapat. Tapi dapat jugalah. Itulah termasuk dalam rahmah kasih sayang Allah Taala kepada hamba-Nya kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bila doktor kata tadi apa ni sakit perut ke apa, saya sebenarnya pengalaman saya malam setengah jam nak buka dalam pukul 7 gitu, dia mari mula perut. Tak, saya pun tak perasan kau satu lagi masuk bilik air buai sekali, duduk dalam 5 minit nak buka, mari pula buai pula air. Lain macam ni. Lepas tu saya pun doa benar-benar lah, kata sudah lah sebab malam 27 betul tak? Oleh doktor kata sudah kerja dah tu kata saya wikat aku dah apa. Jadi saya pun doa lah sejak sore-sore kata ya Allah, mu nak hilang sakit perut aku, kau tak sehilang, kau tak ada dah berasa molek sakit perut aku malam ni, sakit gila. Tapi biar aku boleh, aku jangan miss, aku nak terawih, jangan miss aku nak boleh baca Quran ayat 2. Jangan miss lah aku nak buat tiap-tiap malam boleh puasa tu. Kalau nak sakit-sakit lah tak ada aku boleh jangan duk sakit berat benar. Jadi alhamdulillah saya boleh masa tarawih tu dapat rakaat, lepas tu yang mamulah pula kata sudah tak boleh lah kali ni. Jadi muka saya tak email, muka semaya di rumah. Anak isteri kata tunggu tak, aku nak berak dulu. Jadi dia tunggu. Jadi dah selesai lah 8 rakaat tarawih apa semua. Jadi saya doa kata ya Allah, kalau mu rasa nak buai sakit perut aku ni pun muncul, tapi kalau mu tak buai sakit perut ni tak ada aku boleh tanggung sakit perut, tapi aku nak selesai kerja aku buat tiap-tiap malam tu. Aku dah buat sikit-sikit, tidak banyak pun. Jadi tu teringat bila doktor kata gitu, kita kata pengalaman saya malam lah. Boleh jadi lain tu kau dadah kau malam. Kau kan ya kau ada. Okey, Sata, comel satu kosian yang sangat comel tu. Itu Sata dia juga lagi.
Dia salah ngori Isya, tarawih dan tapi ada kes orang sakit sungguh-sungguh sata. Betul-betul ni. Real lah. Cerita siapa tu. Iya. Dia malam tu dia sakit. Sakit kepala Allah. Pergi ke klinik ambil ubat nanti tidur pening kepala. Tak buat apa. Sampai esok habis tu. Itulah. Itu satu suasana Tuhan tak sebui. Dah sebui. Amat tu lagi kita dah lebat ni juga. Kita nak doa tu. Hai Allahumma rizukna lailatul qadar. Allahumma rizukna lailatul qadar. Mana minta tu biar kena pada tu qadar itu. Tu asal lagi point tentang salamun tu. Hatta maqlul fajr ni. Ibnu Katsir sebut ialah pada malam tu syaitan tak dapat menguasai dan menggoda manusia. La syaitan ayyaman fiha su'an. Tak boleh buat malam tu. Maknanya kalau tu malam itu kita rasa tenang lah. Syaitan tak ganggu dah. Syaitan lemah. Tak boleh ganggu kita. Dia buat menjahat kita pada malam tersebut. Itu salamun. Lagi tentang malam ni juga lah dalam juga disebut malam ni surah Ad-Dukhan bersebut adalah itu fiha yufraku kullu amrin hakim. Ad-Dukhan ayat nombor 4. Iaitu malam tu Allah SWT menyusun balik segala ketentuan manusia ini. Malam itu. Jadi yufasil min al-lawh mahfuz ila al-katabah, mana Allah Taala akan susun para malaikat susun balik disebut apa-apa rezeki kita, apa ni ajal arzak kita semua sekali sampai ke akhir kata kita pada malam itu. Mana besarlah. Oleh kerana itu malam itu Ustaz dan para pendengar, maknanya kita digalak sangat berdoa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul fa'fu anni itu satu, dan doa terutama doa jawami' ad-du'a, doa yang merangkumi Tuhan. Merangkumi semua. Sebut masuk belakang. Masuk habis. Ada kawan ada senarai doa itu. Tu doa maksud lah, doa maksud. Tapi ada saya baca pagi tadi tentang doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia kata doa ni pun meliputi merangkumi jawami' tu, merangkumi semua. Sebab dia kata rasa tak silap kata-kata Ibnu Jauzi, tak silap saya lah. Saya baca sekaligus tadi. Dia kata Ibnu Jauzi berkata, kalau mu ketika mu doa dengan Allah tapi hatimu masih somak, maknanya segala hajat-hajatmu tak tertunai, doa dah tapi masih sumak lagi, orang kata masih banyak lagi hajat yang tidak selesai, masih hati tidak sumak barat, tidak rapat dengan Tuhan, maka dia kata doalah fa'fu anni, doakanlah keampunan, kerana daripada keampunan Allah itulah akan tertunainya segala hajatmu, akan terbukanya hatimu, akan lapangnya dadamu bila Allah ampun ke segala dosamu. Jadi somat sangat mu ni dosa mu duk somat dengan dosa, dia kata. Bila kita ni bersomat dengan dosa, dengan maksiat, maka segala keperluan kita jadi tak cukup semua. Ada dah pun tak cukup. Dah, sebab tak tenang hati. Kenapa? Kerana maksiat duk bergelomel dalam tubuh kita. Jadi doa yang Nabi ajar kepada Aisyah tu memang jawami' dah. Allahumma innaka afuwun, sebenarnya sepatutnya doanya fa'fu anni, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Bermakna dengan keampunan, bila Allah bagi keampunan maka rezeki mari. Tentu rezeki mari. Orang yang Allah ampun dosa dia, rezeki mari, ketenangan mari, kesenangan mari belaka. Jadi doa ni merangkumi, walaupun banyak lagi lah doa-doa macam doktor kata, banyak lagi senarai list doa yang jawami' Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi nak ayatnya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni tu, apa yang disebut Nabi ajar khusus baca pada kalau jumpa Lailatul Qadar tu, itulah hikmahnya. Sebagaimana yang dikatakan, kalau tak silap saya, daripada Ibnu Jauzi, dia kata mana comel kata-kata dia tu. Betul. Teruskan. Memang gitulah. Betul Sata. Memang kuasa istighfar, minta ampun itu yang satu kuasa yang sangat besar, yang sangat ajaib untuk melepaskan seseorang. Cerita sikit Sata ni.
zaman Nabi Nuh alaihissalam dah. Apabila kemarau besar zaman Nabi Nuh itu 40 tahun dikatakan bahawa begitu, lalu pokok dia sudah ketandusan untuk minum, tak pokok-pokok tak buah, binatang semua sudah mati. Jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Lalu apa jawab Nabi Nuh? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mana aku terkata apa Nabi Nuh kata meminta ampun dengan Tuhan. Istighfar. Minta ampun. Minta istighfar dengan Tuhan. InsyaAllah Tuhan akan ampun kamu. Maka yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Satu lagi berkaitan dengan istighfar serta betul dengan Qadar ini ialah di waktu sahur itu. Di waktu sahur memang sama-sama ada di malam Al-Qadar ke Aziz Al-Qadar pun memang Allah Taala sebut surah Ali Imran tentang 5 golongan yang akan dapat masuk syurga ni. Kita ambil satulah. Wabil ashar mustaghfirin. Mustaghfirin ke yastaghfirun? Mustaghfirin. Surah Ali Imran. Mustaghfirin. Mustaghfirin bil ashar. Mustaghfirin bil ashar. Mereka yang minta ampun di waktu sahur. Okey, nak kait maknanya doa tadi yang saya sebut tadi dengan istighfar tadi dengan surah Ali Imran tadi, maka semua itu memang satu macam gagasan besar untuk menyelamatkan manusia daripada kemaksiatan luar daripada belenggu dan sebagainya. Itu penting. Allahu Akbar. Jadi doalah pada malam itu Allah akan terima doa kita. Itu doa tu. Jadi doalah itu jawab doa dan doa pribadi pun tak Allah Taala apa mau minta Allah Taala. Terutama serta waktu sujud. Waktu sujud. Semua sujud. Tidak ada sujud akhir yang ada. Semua sujud. Itu kan apa dalam hadis Nabi aksiru as-sujud, banyakkan sujud. Ada dalam surah Al-Alaq wasjud waqtarib. Di situ pun dua arahan Allah Taala untuk mendekat dua. Wasjud, sujud, waqtarib, dan mendekati taqarrub Allah Taala. Jadi sujud terutama khusus tentang Ramadan, tentang Qadar, mana waktu sujud solat tarawih ke sebagainya, solat malam waktu. Aksiru as-sujud, banyakkan sujud. Ada sujud doakan. Okey. Satu lagi ialah nombor 7. Pada malam itu Qadar ini memang ada sehari Nabi sebut Allah akan ampun dosa siapa-siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar. Saya baca doa hadis ini. Iaitu hadis daripada Abu Hurairah rawahu Bukhari Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kadang-kadang itu tak apa dengar anak belakang tu. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita selalu dengar ni. Siapa-siapa puasa keimanan, keikhlasan, Allah akan ampun dosa, ma taqaddama min dhanbi yang terdahulu. Selagi wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba. Siapa menghidupkan Lailatul Qadar. Macam cerita tadi lah, daripada maghrib sampai ke hujung. Siapa menghidupkan qama qiyam Lailatul Qadar itu imanan wa ihtisaba, sama juga ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan terampun dosa terdahulu. Jadi maksudnya lah malam Al-Qadar ni kita je gebuk-gebuk itu, Allah akan ampun dosa. Ampun dosa kita, dosa kecil insya-Allah, mana kita akan terampun dosa ni memang satu keistimewaan. Kemuncak manusia ni bila Allah ampunkan dosa kita, itulah kemuncaknya. Itulah kehebatan kitanya kalau ke mana-mana kita dosa bergelombang, maknanya sukalah. Sumak barat. Jadi doktor,
Okay. Doktor, masa kita dah tak banyak dah ni. Galik ke ni? Masa kita ada 2-3 minit aja lagi. Jadi minta doktor buat rumusan sikit, rumusan dan sekadar 2-3 minit. Kita terpaksa skip lah. Ada lagi penanya nak royak tu. Tapi kena skip masa kita ada seminit 2. Okey, tak apa. Kita apalah, so kita rumuskan lah. Ya. Nombor satu, kita nak perlu tegas sekali lagi bahawa Lailatul Qadar ialah masa malam, tempoh malam daripada maghrib sampai pada fajar, bukan bentuk lembaga manusia dan sebagainya, malaikat mari ke tidak, bukan begitu. Kena jelas itu. Sebab mitos ini selalu kita dengar pada dulu. Itu satu, so kita kena tegas itu Lailatul Qadar. Satu. Nombor dua, keistimewaan Lailatul Qadar lah. Benda kita bincangkan tadi. Sangat banyak keistimewaan Lailatul Qadar ini, mana kita perlu kejar lah untuk capai segala keistimewaan. Kalaulah kita tidak kejar dan tidak sungguh-sungguh untuk mencapai keistimewaan ini, mana kita rugilah sebagai hamba Allah Ta'ala dan umat Muhammad SAW yang umur kita ni pendek, tidak panjang kerja umat-umat terdahulu. Maka inilah keistimewaan Allah Ta'ala kepada kita untuk kita kejar mengumpulkan sebanyak mungkin amal pahala untuk kita bawa pada akhirat nanti. Nombor tiga ialah tentang alamat yang selalu kita biasanya suasana malam itu jadi tenang, pagi esoknya nampak mataharinya tidaklah panas sangat, jadi tersebel-sebel gitu. Nombor tiga. Nombor empat, kita tak bincang sangat empat ni, tapi saya ambil pun sikit. Bila tu pertama, secara umumnya lah, bila ni Allah Ta'ala tidak bagi tahu bila. Tidak ada bagi tahu bila tidak ada. Cuma hadis-hadis Nabi SAW, banyak hadis-hadis Nabi yang kita perhatikan bahawa secara khusus Nabi tersebut adalah malam 27. Malam. Tapi ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dia kata malam itu kami pergi sembahyang subuh. Kemudian kami jumpa Nabi di malam 21. Waktu Nabi kata malam Qadar ni, dan kami subuh, dan kami nampak waktu malam itu di muka Nabi ada pasir, ada air, sebab malam itu hujan. Maksudnya hujan itu pun serta tidak ada kata tidak confirm. Ada confirm. Malam itu nomor 21. Dan hadis juga kata 23, masa yang sama juga. 23. Tetapi banyak hadis-hadis para ulama pun bersepakat bahawa 27 lah malam yang paling arja ayyakuna Lailatul Qadar. Mana malam itu banyak, saya baca dalam buku dan artikel 27 lah daripada hadis Nabi. Dan yang terakhir ialah Ibnu Abbas. Yang terakhir ni tentang Lailatul Qadar. Ibnu Abbas seorang remaja yang hebat waktu itu. Waktu Sayyidina Umar panggil semua para sahabat dan panggillah Ibnu Abbas. Dia tanya Ibnu Abbas, bila Ibnu Abbas berlaku itu Qadar, yang Abbas kata 27. Kenapa 27? Ini Abbas bu. Kenapa 27? Sebab kata Ibnu Abbas, sebab Allah Ta'ala ciptakan langit 7, bumi 7, hari 7, maka dia 27. Dan satu lagi tanazzalul malaikatu waruhu fiha, itu ada kedudukan huruf ke-27. Huruf ke-27. Bukan hiya ke hiya? Jadi hiya 27. Hiya. Salamun hiya. Hiya. Salamun hiya. Hiya itu duduk di tempat yang ke-27. 27. Jadi maknanya semua situ saya rasa itulah sebagai rumusan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu sama ada sudah berlalu dan kita sudah sempat berada di dalamnya, atau mungkin 29 insya-Allah. Walaupun kita doakan kalau 30 hari malam itu kita berada dalam Ramadan, insya-Allah kita akan terkena satu daripadanya malam Lailatul Qadar.
Wallahu taala alam Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih kepada Dr. Syahroni dengan huraian yang panjang lebar. Dia tak cukup masa sebenarnya. Kita nak ada lagi benda yang boleh dibincangkan tentang Lailatul Qadar, tentang apa semua ni, banyak lagi, tapi masa sempit sangat. Jadi sekali lagi terima kasih kepada doktor yang sudi bersama dengan saya dan bersama dengan Jabatan Pendidikan Islam IPG Kampus Kota Baru dalam program Bicara Ramadan yang di hujung-hujung Ramadan ini. Semoga perbincangan kita ni doktor akan menjadi asbab lah kepada kefahaman orang lain, menjadi asbab kepada semangatnya orang lain untuk nak mencari Lailatul Qadar ini. Walaupun kita cerita secara santai-santai, secara gitu-gitu je, tapi kita mengharapkan manfaatnya dapat sampai kepada semua yang ikuti. Dan kita minta juga pakar-pakar share, tolong sharekan program ni supaya ada sahabat-sahabat kita yang tak sempat nak tengok masa ni, dia boleh tengok karya, dia boleh tengok esok, dia boleh tengok malam ni, dia boleh tengok bila-bila, dan dia juga boleh sebarkan kepada orang lain pula. Biarlah program ni dapat diikuti oleh semua sahabat-sahabat kita dan ianya menjadi manfaat dan menjadi amal jariah kita. Jadi akhir kata doktor, terima kasih sekali lagi, dan kita jumpa semula pula raya ni, kalau ada masa kita boleh jumpa. Nilai pakai celik kalau boleh lah, tak tahu lah tu, saya pun takut tu bila ada ni. Tapi belakang rumah. Ya, ada dalam rumah ya ni. Jadi kita jaga kita, orang lain jaga orang lain, pakar-pakar masing-masing jaga. Semoga COVID ini Allah angkat naik bersama dengan tamatnya Ramadan ini deh, insya-Allah. Jadi Allah nak uji kita kalau kita sabar dengan ujian ini, Allah akan bagi sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita ada lah ni. Tapi kalau kita duduk bersungguh, kita tidak sabar, kita duduk maki hamu orang tu tak betul, ni tak betul ke apa semua kan, maka sajalah kita tak dapat apa-apa deh. Jadi itulah untuk untuk hari ni. Terima kasih kepada doktor. Jadi saya nak tutup majlis ni. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa mari tinggallah harta emak depego. Bila Israel dah sapa mari tinggallah harta emak depego. Napas dah berhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Napas terhenti lemahlah diri, jasad terguling tidak bergerak. Tiada lagi saing wak suka, tinggallah pakar harta melipuk. Tiada lagi saing wak suka, tinggallah pakar harta melipuk. Ke tempat sunyi